Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Segala puji-pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum yang dianjurkan Kolej Nafkulasi Johor pada pagi yang indah lagi ceria ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita berkenal-kenalan dengan para ahli panel kita pada pagi ini. Yang pertama iaitu Danak Ilmu Sanusi, iaitu panel yang pertama kita, dan panel yang kedua kita iaitu Muhammad Ashraf bin Muhammad Ismail. Terlebih-lebih dahulu, saya ingin menerangkan tentang skop perbincangan kita pada hari ini. Tajuk yang kita akan bincangkan iaitu zina, cegah atau ingkar. Pada pusingan pertama, panel yang pertama akan menerangkan tentang kategori-kategori zina dan panel kedua akan menerangkan tentang hukuman-hukuman zina. Dan pada pusingan kedua, para panel akan menerangkan tentang kesan-kesan zina. Dan di akhir perbincangan, kita akan mengadakan sesi soal jawab. Sekiranya para penonton mempunyai kemusykilan atau pertanyaan mengenai tajuk forum kita pada hari ini, bolehlah kemukakan soalan hadirin sekalian supaya hadirin sekalian dapat memahami lebih jelas lagi mengenai zina ini. Sebelum saya menemukan lebih jauh, kita teruskan pusingan pertama kita. Soalan pertama saya kepada panel pertama iaitu Kang Radin, apakah antara kategori-kategori zina yang sering berlaku dalam kalangan masyarakat, lebih-lebih lagi di kalangan remaja? Silakan. Baiklah, terima kasih kepada saudari pengacara Salsabila atas soalan yang diajukan kepada saya sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita tahu, zina merupakan dosa besar dan dilarang dalam agama Islam. Bagi menjawab pertanyaan saudari pengacara tadi, terdapat beberapa kategori zina yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Antara kategori zina tersebut adalah yang pertama, zina alaman. Zina alaman membawa maksud kepada zina yang dilakukan dengan menggunakan panca indera sendiri. Zina alaman terbahagi kepada 4 jenis perbuatan, iaitu zina ain dalam bahasa Arab. Manakala bagi mudah untuk kita fahami ialah zina mata. Zina mata merupakan di mana seseorang itu memandang individu lain dengan perasaan bernafsu. Zina alaman yang lain pula ialah zina qalbi atau dipanggil sebagai zina hati. Saya yakin saudara dan saudari yang dirahmati Allah yang sekalian sering mendengar jenis zina ini. Zina hati merupakan zina yang membuatkan seseorang itu membayangkan dan berimajinasi tentang melakukan perbuatan seksual dan menaikkan nafsu syahwat. Kita bagi kepada kelas zina alaman yang ketiga, iaitu zina yadin. Zina yadin iaitu zina tangan. Zina ini apabila seseorang itu memegang orang lain dengan perasaan yang bernafsu. Dan yang keempat, zina yang dikelaskan dalam zina alaman ialah zina lisan. Zina lisan merupakan seseorang apabila menggunakan perkataan. Sebagai contoh, seseorang itu sengaja bercakap tentang sesuatu yang boleh menaikkan nafsu dirinya atau nafsu orang lain. Akhir sekali ialah zina luar. Zina luar ini merupakan zina yang apabila seseorang itu memegang alat kelaminnya sendiri atau individu dengan syahwat. Kemudian kita pergi kepada dua kelas zina yang selanjutnya para saudara dan saudari sekalian. Kelas zina yang selanjutnya ialah zina ghairul muhsan dan zina muhsan. Dua kelas zina ini melibatkan pelaku yang terdiri dari golongan yang belum bernikah ataupun yang sudah bernikah serta mempunyai pasangan mereka iaitu suami dan isteri mereka sendiri.
Zina ghairul muhsan atau zina yang melibatkan individu yang belum bernikah. Saudara dan saudari sekalian, zina ghairul muhsan ini banyak terjadi Zina ghairul muhsan atau zina yang melibatkan individu yang belum bernikah. Saudara dan saudari sekalian, zina ghairul muhsan ini banyak terjadi kepada pasangan yang sedang bercinta. Ianya berlaku kepada dalam masyarakat pada zaman sekarang. Hal ini kerana mereka sibuk dan cuba untuk menunjukkan kasih sayang mereka sehingga terlanjur. Kita pergi kepada zina muhsan pula. Zina muhsan adalah zina yang melibatkan pasangan yang telah pun berkahwin. Saya cuba untuk memberi penerangan yang jelas tentang pasangan yang sudah berkahwin ini. Mereka melakukan hubungan perbuatan luar nikah ataupun tersebut sebagai zina dengan individu lain yang belum bernikah. Sebagai contoh, seorang isteri ataupun suami memilih untuk melakukan persetubuhan dengan teman wanita atau teman lelaki mereka. Syarat bagi pelaku zina dan ghairul muhsan kedua-duanya mestilah telah balik dan tidak dipaksa. Syarat tambahan bagi pelaku zina muhsan pula mestilah telah bernikah dan telah berjimat dengan pasangan mereka tersebut. Terima kasih atas penjelasan saudari tentang kategori zina ini. Jelaslah bahawa kategori zina terbahagi kepada 4, iaitu zina mata, zina hati, zina tangan dan juga zina lisan. Seterusnya saya ajukan soalan kepada panel kedua, Muhammad Ashraf. Apakah hukuman bagi pelaku zina ini? Silakan. Terima kasih saudari pengerusi Salsabila atas soalan yang diberikan kepada saya sebentar tadi. Pertama sekali, seperti yang telah diterangkan oleh panel pertama, jenis penzina terbahagi kepada muhsan dan bukan muhsan. Muhsan berarti lelaki atau perempuan itu telah berkahwin atau pernah berkahwin dengan akad yang sah dan telah melakukan persetubuhan. Manakala bukan muhsan pula ialah lelaki atau perempuan yang belum pernah berkahwin. Bagi penzina yang memenuhi ciri-ciri muhsan itu balik, berakal, merdeka dan pernah bersetubuh dalam akad nikah yang sah, maka dia tertakluk kepada hukuman penzina muhsan, iaitu rajam dengan batu hingga mati. Hukuman ini disahkan melalui ucapan dan tindakan Rasulullah SAW. Malah hukuman ini juga telah dinyatakan di dalam Al-Quran dan kemudian ayat ini dimansuhkan bacaannya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa suatu ketika Umar radhiyallahu anhu berucap dan beliau berkata, sesungguhnya Allah telah mengutuskan Muhammad dengan kebenaran dan telah menurunkan Alkitab, Al-Quran. Antara perkara yang telah diturunkan oleh Allah adalah ayat rejam. Kami baca, kami pelihara dan kami faham. Apabila Rasulullah SAW merejam, kami juga akan merejam selepas ketiadaannya. Namun, aku bimbang setelah berlalu masa akan ada yang berkata, kami tidak jumpa ayat rejam dalam kitab Allah, iaitu Al-Quran. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seterusnya, sekiranya seseorang berzina dan dia bukan muhsan, dia akan dihukum dengan 100 kali sebatan dan dibuang negeri selama setahun. Hukuman 100 kali sebatan telah dinyatakan di dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah SWT, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidan minhuma mi'atan jaldatan wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahu ta'ifatun minal mu'minin. Maksudnya, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina hendaklah kamu sebat tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali sebat, dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum Allah. Jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah disaksikan hukuman yang dikenakan ke atas mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Surah An-Nur ayat 2.
Hukuman buang negeri selama setahun pula disabitkan berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang sahih yang diriwayatkan daripada Ubadah bin Asam As-Samit radhiyallahu anhu berkata, katanya Rasulullah SAW bersabda, terimalah daripada saya Allah SWT telah menetapkan hukuman bagi wanita-wanita ini, dara dan teruna akan disebat 100 kali dan dibuang negeri selama setahun. Wanita dengan lelaki yang pernah berkahwin akan disebat 100 kali dalam dan berucap. Riwayat Muslim. Masya Allah, sungguh setimpal balasannya kepada pendosa-pendosa ini. Hal ini kerana Allah ingin memberikan pengajaran yang terbaik untuk kita semua sebagai manusia, untuk kita menjauhi zina ini, kerana ia dapat memberikan banyak kesan yang buruk terhadap diri sendiri, terutamanya terhadap masyarakat Islam. Kini kita beralih pula kepada pusingan yang kedua. Soalan yang diajukan kepada panel pertama, iaitu Dan Rail. Apakah kesan-kesan yang kita peroleh jika kita tidak menjauhi perbuatan zina ini? Silakan. Baiklah saudara dan saudari yang dirahmati oleh Allah sekalian, banyak kesan zina yang boleh memberi. Saya ingin mengulas tentang dua kesan zina kepada diri kita sendiri. Antara kesan zina ialah mendapat laknat daripada Allah dan Rasul. Hal ini kerana seseorang itu tidak akan mendapat rahmat oleh Allah. Ini menyebabkan hidup mereka menjadi susah dan menjadi tidak tenang. Kerana selalu melakukan perbuatan yang dilarang dan juga haram oleh agama Islam, hidup mereka menjadi tidak tenang dan tidak tenteram. Segala menjadi tidak cukup. Jadi demi mendapat keredaan Allah, segeralah memohon taubat kepadanya dengan melakukan taubat nasuha. Selain itu, kesan zina ini ialah kesan zina berikutnya yang akan saya ulaskan ialah Selain itu, kesan zina berikut yang saya akan ulaskan pada pagi yang dirahmati Allah ini ialah dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Masyarakat akan memandang serong kepada pelaku zina. Hal ini kerana mereka melakukan perbuatan yang keji. Ini juga menyebabkan terjadinya fitnah dan juga buah mulut orang. Dan sejurus dengan itu, ia akan menyebabkan pelbagai cerita dan kabar angin tersebar di kalangan masyarakat. Hal ini menjadikan pelaku zina hidup tidak tenang dan kerana sering dijauhi oleh masyarakat dan akan sering dicaci oleh masyarakat. Mereka akan hidup lebih menyendiri. Perkara ini turut memberi kesan kepada ahli keluarga pelaku zina. Nama ahli keluarga akan tercemar serta akan menjejaskan pandangan masyarakat terhadap ahli keluarga mereka yang terlibat. Terima kasih kepada panel pertama kita Dan Rail. Dan kini beralih pula kepada panel kedua. Silakan untuk menambah lagi isi yang disampaikan oleh panel pertama. Terima kasih rakan moderator Salsabila. Saya ingin menambah lagi kesan negatif zina yang telah diutarakan oleh saudari Dan Rail. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan jahat yang membawa kerosakan. Surah Al-Isra ayat 32. Ibnu Katsir berkata, Allah Subhanahu Wa Taala melarang para hamba-Nya daripada perbuatan zina dan menegah daripada mendekatinya. Begitu juga setiap yang membawa kepada zina seperti faktor-faktor dan aspek yang membawa kepadanya. Antara kesan negatif zina yang lain ialah anak hasil zina tidak boleh dinasabkan kepada bapanya dan tidak berhak mendapat wasiat. Apa yang dimaksudkan dengan anak hasil zina tidak boleh dinasabkan kepada bapanya dan tidak berhak mendapat wasiat? Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan sah menurut ketentuan agama.
anak ini tidak mempunyai hubungan nasab, wali, nikah, waris dan nafkah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Anak asal zina hanya memiliki hubungan nasab, waris dan nafkah dengan ibu dan keluarga ibunya. Mengikut Muzakarah Fatwa Kebangsaan, Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal-Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-57. Dia Muzakarah Fatwa Kebangsaan yang bersidang pada 10 Jun 2003 telah membincangkan mengenai anak tak sah taraf. Muzakarah telah memutuskan seperti berikut. Anak tak sah taraf ialah anak yang dilahirkan di luar nikah sama ada akibat zina atau rogol dan dia bukan daripada persetubuhan syubhah atau bukan daripada anak perhambaan. Anak dilahirkan kurang dari 6 bulan bulan sah iaitu saat mengikut takwim Qamariah daripada tarikh tamkin itu tarikh bersetubuh. Anak tak sah taraf tidak boleh dinasabkan kepada lelaki yang menyebabkan kelahirannya atau kepada sesiapa yang mengaku menjadi bapa kepada anak tersebut. Oleh itu, mereka tidak boleh pusaka mempusakai, tidak menjadi mahram dan tidak boleh menjadi wali kepada anak tersebut. Rujukan kompilasi pandangan hukum Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal-Ehwal Agama Islam Malaysia Hal 267. Sekian hadirin, demikian tadi penjelasan yang sangat jelas dan padat dari kedua-dua panel kita. Kini tibalah masanya kita ke sesi soal jawab. Di sini kita telah mendapat beberapa pertanyaan dari para hadirin sekalian. Soalan yang pertama, gugurkah hukuman zina sesudah bertaubat? Silakan para ahli panel untuk menjawab persoalan ini. Terdapat dua pendapat tentang hukuman zina ini. Yang pertama, tidak gugur hukuman zina walaupun telah bertaubat sama ada sebelum atau selepas hukuman itu diadukan kepada hakim. Ini adalah pandangan ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Zahiri dan sebahagian ulama mazhab Hambali. Di antara hujah mereka ialah yang pertama, ayat yang menerangkan hukuman hudud bersifat umum tanpa membezakan di antara penjenayah yang bertaubat dan yang tidak bertaubat, selain kecuali apa yang menceritakan tentang jenayah hirabah. Firman Allah Subhanahu wa taala, Al-zaniyatu waz-zani fajbiru kulla wajidina minhuma minnatan jaldah. Maksudnya, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina sebatlah tiap-tiap seorang dan keduanya 100 kali sebatan. Surah An-Nur ayat kedua. Bagi pendapat kedua pula, gugur hukuman zina setelah bertaubat selagi mana hukuman tersebut tidak diadakan kepada hakim. Adapun setelah hukuman itu telah diadukan kepada hakim, maka hukuman tersebut tidak boleh digugurkan lagi. Ini adalah pandangan yang terpilih di mazhab Hambali dan pandangan sebahagian ulama Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Ini juga adalah pandangan daripada Syekh Ali Jum'ah. Di antara hujah mereka ialah gugurnya hukuman kepada pezina dikiaskan kepada gugurnya hukuman hirabah berdasarkan firman Allah. Begitulah daripada saya apa yang saya ulaskan. Sekian, terima kasih moderator. Terima kasih diucapkan ke atas saudari Dalail atas penjelasan yang jelas itu tadi. Beralih pula kepada soalan yang kedua daripada penonton kita, iaitu bagaimana pula dengan hukuman penzina di Malaysia? Silakan. Seperti yang para hadirin sekalian tahu, Malaysia tidak mempraktikkan hukuman hudud dan menggunakan hukuman sivil. Jadi hukuman bagi penzina di Malaysia adalah merujuk enakmen 11 tahun 1965, Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam 1965, bahagian 9 kesalahan 2, Seksyen 155 zina.
Yang pertama, barang siapa yang bersetubuh dengan seorang yang diketahuinya atau ia pada masa itu isteri kepada orang lain, atau ada sebab-sebab yang boleh dia percaya bahawa orang itu ialah isteri orang lain, dan persetubuhan itu bukan menjadikan satu kesalahan rogol, adalah melakukan kesalahan zina dan bolehlah dihukum penjara tidak lebih daripada 1 tahun, dan bolehlah juga dikenakan hukuman tidak lebih daripada RM1,000. Yang kedua, barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan isteri kepada orang lain, jika persetubuhan itu bukan membangkitkan satu tuduhan rogol, adalah melakukan kesalahan zina, dan apabila didapati bersalah oleh mahkamah yang berkuasa, bolehlah dihukum penjara tidak lebih daripada 1 tahun atau denda tidak lebih daripada RM1,000, atau kedua-duanya sekali penjara dan denda. Dan yang terakhir, mana-mana perempuan yang bersubahat melakukan kesalahan yang tersebut dalam pecahan-pecahan yang pertama dan yang kedua, dalam fasal ini boleh dihukum penjara tidak lebih daripada 6 bulan atau denda tidak lebih daripada RM500. Sekian, terima kasih. Demikian tadi perbincangan menarik tentang kategori-kategori dan kategori hukuman-hukuman dan kesan zina. Selanjutnya, sebelum mengakhiri perbincangan ini, sedikit saya akan merumuskan topik perbincangan pada hari ini. Di akhir kalam kita, semua dapat menyimpulkan segala punca kemaksiatan dan zina berpunca daripada hati. Manusia merupakan manusia terutamanya remaja yang berdampingan dengan perbuatan maksiat dan zina adalah manusia yang memiliki hati yang kotor, rosak dan mati. Perintah Tuhan diabaikan, sebaliknya cenderung mengikut kata hati dan pujukan tanpa tipu daya syaitan. Justru itu, dengan menularnya isu dan pergaulan bebas dan hubungan seks antara muda-mudi masa kini kita dapat mengungkapkan bahawa pentingnya untuk kita menjaga hati kita daripada terlibat dengan zina ini, kerana apabila akal tidak berfikir dengan waras, hati juga tidak akan dapat memelihara diri dengan baik. Maka hancurlah hati di dalam kebinasaan, kerana hati yang mengawal dan yang mencetuskan sesuatu niat itu. Oleh itu, kita haruslah menjaga hati kita dengan baik dan sentiasa mengingati Tuhan dan meminta perlindungan agar kita tidak akan terjebak dalam kemaksiatan, dalam lumrah kemaksiatan ini. Hadirin sekalian, banyak keluk ke penarik, keluk tumbuh pohon puni, nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggal lagi sini. Bumi dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari dijusur maaf dipinta. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi menonton video forum kumpulan kami ini. Dengan masa yang sangat mencemburi perbincangan forum pada hari ini, saya dan kumpulan saya ingin mengundurkan diri. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.